الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Sudah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Nikmat yang Allah kurnia kepada kita di antaranya adalah kesihatan dan kekuatan untuk kita mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita berdoa dan memohon minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak ataupun mengangkat wabak yang masih lagi melanda seluruh dunia sekarang ini. Allahumma amin. Malam ni hari Jumaat dah kita sambung muka surat 39. Muka surat 30. Masih lagi dalam bab lagu mana kita nak kenal, kita nak cek, iaitu tanda-tanda hati hak sihat. Sebab sebelum ni kita dah baca berkenaan dengan tanda-tanda hati yang sakit. Mula-mula sekalinya kita ulas sikit 2 minggu lepas. Maknanya tanda hati kita sihat ni, kita ni tak berhenti radu zikir kepada Allah. Dalam erti kata kita banyak zikir kepada Allah. Ini tanda yang pertama. Tidak kata 24 jam duk ngada sebeh sok moda. Maknanya banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Maknanya setiap perbuatan dia ni dia baca doa. Tu je. Dia bangun tidur dia baca doa. Dia nak masuk jambai dia baca doa. Dia terbit jambai dia baca doa. Jalah dah tu. Setiap benda yang kita baca tadi semua tu kembali kepada Allah semula. Kita nak pakai baju kita baca bismillah. Kita nak turun, lepas tu kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Jalah dah tu. Ingat Tuhan dah tu. Pas tanda kita cinta kepada Nabi pula lagu mana? Ni hak sari dua ni. Tanda cinta kita kepada Nabi belah mana? Gini hari Jumaat. Sebab ramai orang salah faham. Tanda kasih cintanya kita kepada Nabi iaitu beramal dengan sunnah, start daripada celak mata sampai ke semula. Itu saya. Itu tanda saya kita kepada Nabi. Tak sallallahu alaihi wasallam tak apa. Ni di antara benda yang perlu kita jelas. Sebab Nabi tinggal kepada kita sunnah ni 24 jam sehari. Start daripada mata celak sampailah mata kerja semula. Begitu banyak sunnah duduk situ. Kalau kita boleh jaga, di antara kita kata apa dia tadi, di antaranya doa, itu juga termasuk daripada sunnah. Cara nak masuk jambai kita masuk kaki kiri,
Tobik jambai, tobik kaki kanan. Nak turun tanah, nak pakai selipar, kita pakai kaki kanan. Kita nak pecak-pecak dengan kaki kiri. Lepas tu pula selipar ni tempat dia duduk kaki, bukan duduk kepala. Hanisa lagi. Lepas tu pula Nabi belah mana, kalau selipar sebelah Nabi tak pakai. Ini antara sunnah. Hak perlu kita faham. Bila mana nak masuk masjid kita baca doa tu, masjid baca doa ni tanda kita kasih kepada Nabi. Tanda kita sayang kepada Nabi. Kita nak makan, kita baca bismillah, sudah makan, alhamdulillah. Kalau ada orang makan kita doa ke dia. Ni sunnah. Hak ni baru betul. Saya kasih kepada Nabi. Kerana kita kata sini, bila kita nak meraih kasih sayang daripada Allah dengan cara lagu mana? Ikut cara Nabi. Baik dari sudut akidah, baik dari sudut ibadat, tak kira lah semaya bel ke, puasa ke, zakat terah ke, berapa-berapa ni, dalam bab muamalat, nikah kahwin dan sebagainya, semua. Jadi bila mana kita dah buat semua, start daripada selip mata sampai kerja semula mata, kita buat sunnah-sunnah Nabi tadi walaupun mungkin tidak keseluruhan, maka itu bermakna kita kasih kepada Nabi. Itu bermakna kita sayang kepada Nabi. Sebab kita ambil berat, orang yang kita cintai buat, kita ikut dengan cara tadi. Boleh hari Jumaat dah? InsyaAllah. InsyaAllah. Dia belah tu jugalah. Katanya tuan kita ni, maknanya di antara tanda hati sehat ni, kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir hari yang kita tak tinggal. Subhanallah wa bihamdih 100 hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari. Istighfar paling kurang berapa hari Jumaat? 70 ataupun 100 kali sehari paling kurang. Maknanya dua benda boleh situ. Yang pertama, zikir kepada Allah. Yang kedua, sunnah Nabi. Dua benda boleh. Kapuh duduk dalam tu. Jadi kalau kita boleh jaga zikir-zikir harian tadi, zikir-zikir perbuatan kita tadi, berdasarkan kepada Quran dan sunnah, maka bererti dalam masa yang sama hati kita ni sehat. So, nombor dua, kita selaku hamba Allah, atas berapa yang berlaku kepada kita. Ada kadang-kadang kita ni dia menego laku keras, ada orang Indo kata. Dah. Pas dia ada tika dia tain joong, tain hujan, orang tak ramai. Kadang-kadang kita tobik pada rumah, ditimpa oleh Allah dengan musibah, gelecah kaki. Jadi apa yang berlaku tadi kita rela. Kita berserah pada Allah. Maknanya apa sekalipun yang berlaku kita terima takdir. Baik ataupun buruk. Maka selesai adalah. Ni adalah tanda yang kedua. Yang tiga nyali Jumaat, maknanya kita ni rela untuk letih dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa ada rasa jemu. Lepas buat tak ada rasa jemu. Lepas nak mengaji semua tak lama rasa lama tak mengaji dah ni. Kita balik pula Quran. Lepas lama pula berasa jauh benar kita dengan Quran. Klik semula, alhamdulillah dah tu. Cuma hak rusingnya lagu mana? Tak nak baca Quran jadi gelisah selalu. Kita bergerak. Ni masalah dia tu. Baik. Kemudian hari Jumaat yang seterusnya yang keempat. Sambung kita malam ni. Pemiliknya rindu melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang memiliki hati tadi, dia rindu untuk melayani dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadanya. Kerinduannya melayani Allah melebihi kerinduan orang lapar terhadap makanan dan juga minuman. Apabila seorang hamba telah merasakan manisnya interaksi dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan mengekalkan ketaatannya. Kalau tengok sini melanggengkan ni, maknanya lebih kurang kekal ataupun sentiasa. Maknanya kita ni senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, maka ia akan cinta terhadap ketaatan.
bahkan sedetik pun ia tidak bisa lepas daripadanya. Maknanya kalau ada benda-benda yang tidak sepatut dia buat dan sebagainya, dia berusaha untuk tinggal selalu. Tidak kata dia buat benda-benda hak Tuhan tak kenal tadi, dia berasa galik dengan benda tu duduk. Benda-benda hak Tuhan tak kenal ni, dia salah buat pun dia istighfar kepada Allah, dia klik semula. Baik. Kemudian dia kata sini, bila ia mendapati dirinya menganggur. Menganggur ni maknanya tak buat kerjaan lah. Tak zikir, tak baca Quran, tidak berdoa. Maknanya bila dia ni tak buat bentuk-bentuk ibadat tadi, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dada dia ni akan berasa sepik selalu. Dia akan jadi gelisah. Dia akan jadi gelisah. Di samping itu ia memperoleh motivasi dalam hatinya yang menyuruhnya supaya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang wanita salaf berpetua kepada anaknya, maknanya dia pesan kepada anak-anak dia. Dia kata, biasakanlah diri kalian mencintai dan menaati Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa itu, maka jina, iaitu dia berasa senang bila mana dia melakukan satu-satu ketaatan, dan anggota mereka ni buas, dan anggota mereka ni enggan dengan selain daripada ketaatan. Maknanya kalau bukan perkara ketaatan, dia tak nak buat. Dia rasa mudah dalam nak buat perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sini, di antaranya juga ketaatan ni kita kena faham banyak lah. Maknanya bukan sekadar semaya bab zikir saja, berdoa saja. Hak tu jalan dah. Cuma luah lagi sebenar dari sudut ketaatan. Berapa dia? Tidak menyakiti hati jiran, ketaatan kepada Allah juga. Ini di antara ketaatan kepada Allah. Bila mana kita ni tidak buat, jiran kita ni berasa gelisah, berasa terganggu, berasa tidak aman daripada mata-mata kita ni. Ini masalah juga. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan di antara tidak sempurnanya iman, bila mana jiran kita ni berasa terganggu dengan adanya kita. Kalau kita tinggal rumah, pergi jalan luar ni, dia kata lega sakit. Jiran kita ni kata lega sakit. Ini juga di antara ketaatan. Baik. Takut kita salah faham, maknanya dari sudut ketaatan ni dalam skop ibadat saja. Sedangkan dia ada dalam masalah lain lagi, muamalah dengan orang, kecek kira dengan orang, kecek benda-benda hak comel, tak kecek benda-benda uduh, tak menyopah, tak menyapung. Mudah-mudahan kita kata sini bersempena kita ada bulan Maulud ni, kita letak azam dalam diri kita untuk berakhlak seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok royak saya ke Nabi kecek dok main menyopah rumah. Saya ke mana? Kalau betul saya, kalau betul kasih, kalau betul cinta, maka sepatutnya benda-benda yang tidak sepatut tadi kat kita buat belaka. Sebab Nabi ni zaman jahiliyah lagi, maknanya sebelum kedatangan Islam lagi, orang-orang harap dok puji dah Nabi. Dok puji dah. Sehingga kita kata sini, kalau sebut Muhammad Mekah ni, orang kena belaka masa tu. Berapa hari Jumaat? Akhlak Nabi tadi, budi pekerti Nabi tadi. Apatah lagi selepas pada Islam, selepas pada Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi sebenarnya bila Quran bawa bila Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada hamba-Nya berkenaan dengan satu ikon role model untuk kita manusia ni jadikan sebagai contoh, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tengok dari semua sudut, bukan daripada sesudut saja. Sebab ada orang kita bunyi mathna wa thulatha wa ruba', sukamna. Nikah dua, nikah tiga, nikah empat, galak selalu.
Tapi kecek kira belah mana? Tak kena suka dari sudut tu saja. Tak pandai. Sebab Nabi SAW, Nabi tunjuk kepada umatnya dari semua sudut. Bukan hanya daripada satu sudut. Sebab tu kita kata sini kadang-kadang kita piyah duk atas kepala, janggut duk dagu. Tapi kalau kecek tu benda-benda hok tak comel ni berasa hugah kat Allah. Berasa hugah kat Allah. Maknanya piyah atas kepala tak berasa segar, tak berasa silu. Janggut duk dagu tak berasa malu. Jadi kita kata sini sepatut kita kena pakak-pakak ubah. Kalau kita maknanya selama ni lama dah tinggal ni menyopah apa semua ni alhamdulillah. Dan kalau kita ni masih ada beak ni duk kacak semetam natai tu bi. Jadi maka sepatutnya lah untuk kita tinggal ke akhlak-akhlak kecek-kecek benda hok tak comel tadi. Baik. Kemudian hari Jumaat. Ya kita cerita ni apa hari Jumaat? Islam ni satu agama ya. Kalau kita menjadi contoh kepada orang lain, kita tak suruh pun. Tapi orang lain tengok akhlak kita ni comel. Oh dia kata hamba kena nak perangai tu haji kita ni. Kecek, comel, molek, tak menyapa kok sih. Dia usaha untuk supaya kecek kira dia supaya habis haji juga. Boleh pahala tak boleh pahala kita? Boleh. Ada gaya. Free. Bagai tak kena suruh. Kita nak cerita kali Jumaat satu kisah. Nak oyak kesah, tak suruh ni. Tapi dia tengok, dia terkesah. Dengan tengok saja. Dia ni anak beranak. Dia ni suka pergi ziarah anak beranak dia. Cuma time dia ziarahnya 3:30 pukul 4. Dah. 6:30 time dekat-dekat nak semaya. Dia mari sekelamin, mari naik motor dekat ke. Jalan duduk buah-buah. Jadi tuan rumah ni nak cerita. Dia tengok je 4 suku, asal 4:30. Dulu. Kecek layar lagi. Waris dia tak ada. Dia tengok je 4:25. Dia kata duduk dulu dah. Nak pergi semaya asar. Dia ni ahli Jumaat masjid. Dia masuk bila air siap. Start motor pergi masjid. Kelik, waris dia ada lagi. Sambil buat ajak makan nasi sekali. Nak cerita ahli Jumaat, berapa lama duduk dengan keadaan tadi? Maknanya kita cerita dah 3:30 pukul 4 baru sapa. 6:30 baru mari. Jadi tuan rumah ni tiba time semaya, dia minta undur diri, dia pergi semaya. Hak ni kita dengar hak cerita ni daripada hak sekelamin tadi tu sendiri. Daripada mulut dia cerita. Dia kata sebenarnya ustaz, hamba sendiri terkesan dengan tuan haji ni. Waris hamba ni. Nak kali hamba pergi jalan time semaya dia tinggal, tapi dia oyak dengan molek. Dia mau mari timing tak reti nak semaya. Ada jenis hak ahli Jumaat masjid, cuma dia punya mulut dia tu agak laser sikit. Ada jenis kecek lagu tu. Dia oyak dengan comel. Nak kali mari lagu tu lah sama. Ya tuan rumah tak aja sungguh kata dia mau mari tak kena tanya sama. Dak. Dia layak tetamu dia. Sehingga akhirnya ahli Jumaat nak cerita. Sekelamin tak diberasa hugah, berasa malu. Dia kata Allah kita ni umur ala kemari, rambut ala keputih. Kalau kita ikut habis haji pun semaya Jumaat masjid mana? Dia dengan bini dia dak kecek dulu tu. Nak ayat ahli Jumaat. Benda ni dah 10 tahun lebih. Kesal daripada waris dia pergi semaya semua Jumaat masjid. Sampai lah ni 10 tahun lebih. Sekelamin tu lekat erat di masjid sebab daripada tu. Sebab daripada tu bagi tak kena suruh. Bagi tak kena royak. Tapi perbuatan yang dia buat tadi menyebabkan orang terkesal dengan perbuatan dia tadi. Sehingga jaga masjid. Jaga Jumaat di masjid. Cuma dia mari jalan dia mari pagi. Pukul 9, pukul 10 dia mari jalan. Learn ni. Siapa kan learn ni kita cerita ni. Benda ni. Jadi kita kata sini hari Jumaat. Maknanya nak cerita, bila kita cuba terapkan akhlak-akhlak yang mulia dalam diri kita, seperti mana dicerita dalam Quran dan hadis. Bila mana kita kecek dengan orang suka.
Kita tak perhati dalam, kita tak perasan kita ni hok kecek ni dalam masa yang sama orang tengok akhlak kita tadi dia berasa nak ikut retek. Maknanya kalau ada kata-kata udus sebelah kening nak buat, nak beri kata-kata lemah lembut dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda ni keuntungnya di pihak kita bila mana kita berubah dalam masa yang sama orang lain sekalipun yang akan terkesan tadi, maka menyebabkan dalam masa yang sama bila dia melakukan dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti mana yang kita contohi tadi, maka kita pun boleh gia juga ke situ. Hak ni penting. Mungkin hak ni kita kata benda yang kita tidak sedar. Baik. Kemudian jika syaitan menawari maksiat kepada mereka, bila mana syaitan mari bisik benda-benda supaya kita tinggal ke perintah Allah. Dok, mula-mula tak apa hari ni semaya lewat sikit. Awak sok bodoh ke semaya. Dok, slow-slow. Syaitan ni tidak semestinya ia mari tu nak suruh kita kalau tinggal semaya sama telah tinggal sekali gong tu kau mojo baru alik syaitan. Cuma syaitan ni dia nak upaya orang slow bisik. Dia nak suruh kita tinggal sikit lah sekali tinggal. Jadi bila mana syaitan mari bisik tadi, dan supaya kita ni melaksanakan maksiat tersebut melewatinya sembari merasa malu kerana mereka mengingkarinya. Maknanya wanita salaf tadi, dia cerita, dia kata maksiat tu tadi bila mana kita tak erah, kita tak cara, kita tak buat disebabkan ketaatan kita kepada Allah, disebabkan rindu kita kepada Allah. Kita tak buat benda-benda hodoh yang menyebabkan kita ni ditulis dalam buku-buku catatan keburukan, menyebabkan maksiat tu sendiri berasa segan, berasa malu bila kita tidak ikut apa yang telah diperintahkan oleh syaitan melalui bisikan-bisikannya. Baik, itu yang keempat. Maknanya dia nak cerita siapa tahap ni bila mana seseorang itu rindu kepada Allah, seringkali melakukan ketaatan, sehingga akhirnya bila mana syaitan berusaha untuk menggoda mereka, maka syaitan tidak berjaya. Yang kelima, ahli jemaah, jika ia mulai melaksanakan solat, maka sirnalah keinginan dan kesedihannya, yaitu terhadap dunia. Bahkan ia merasa senang dengan nikmat dalam solatnya, serta merasa sedih untuk mengakhirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ju'ila qurratu aini fi salat. Nabi kata kesenanganku dijadikan iaitu ketika mana di dalam salat. Qurratu aini ni sedap mata kelih lah. Nabi nak oyak keadaan Nabi paling sedap sekali kelih mata ni ketika mana Nabi kata aku dalam semaya. Ketika mana aku dalam semaya. Kita boleh muhasabah lah setara mana semaya kita. Masing-masing boleh tepuk dada tanya, belah mana semaya kita? Setara ni ke ataupun lama tak imam baca? Oh, mana so? Dok. Dia kalau kita ngaji bab semaya, di Nabi ni ada bacaan-bacaan dia. Pada asalnya kalau kita semaya sore, selekelah nak panjang baca, nak panjang banyak mana ayat pun nak baca. Tapi kalau kita semaya dengan tok imam, kalau kita jadi tok imam, Nabi suruh kita pendek. Nabi suruh kita tengok situasi makmum. Dah? Kerana katanya Nabi, fa inna fihi mustaqim, mungkin ada di kalangan makmum kita ni hak sakit, wal kabir, maknanya hak lanjut usia, mungkin ada yang berkeperluan, mungkin ada kerja buat. Dan sememangnya imam yang terbaik adalah imam yang memahami situasi makmum. Tu imam yang faham situasi makmum, itu suasana yang terbaik, itu imam yang terbaik. Cuma kita nak letak terbaik tu lagu mana? Tak ke kuliah kul huwallah sama. Sebab tu kita royak. Betul pada asalnya kalau semaya sore Nabi kata falyutawwilu ma sya', panjang mana nak baca selekeh, asalkan jangan tobik daripada tangan dia. Tapi kalau jadi tu imam, Nabi kata falyukhaffif, hendaklah diringankan bacaan. Kerana mungkin ada orang-orang seperti tadi,
orang sakit, lanjut usia dan sebagainya. Cuma kalau kita tengok balik hadis Nabi, Nabi semaya subuh, sudah semaya subuh, kalau ambil anak panah, lepas, mana jatuh nampak? Nak ayat lama mana panca? Perhati balik dari sudut tu. Panjang Nabi baca semaya subuh. Jadi kita nak faham tajuk yang ini, itu tajuk tu, tajuk dia. Situ tajuk. Boleh bayar lagi semua. Dah? Sebab tu ulama sebut Nabi ni, lepas pada Nabi ni, lepas pada bila Nabi duk senggeng sementara. Nabi semaya qabliyah subuh 2 rakaat, Nabi senggeng sementara. Sebagai ulama sebut Nabi nak ambil rank semula. Sebab Nabi baca dalam semaya malam panjang. Semaya malam Nabi baca panjang. Kemudian lepas pada bila Nabi semaya sunat 2 rakaat. Nabi kata rak'atayil fajr khairum minad dunya. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Lepas tu Nabi senggeng sebentar. Sebagai ulama kata Nabi nak ambil rank pula. Sebab Nabi baca panjang dalam semaya subuh. Nabi baca ayat pendek-pendek tapi panjang. Kalau kita tengok juzuk berapa? 10 juzuk yang maknanya start juzuk lebih kurang juzuk 23 ala kata, ada start ayat pendek-pendek. Kalau juzuk 19 pada syuara dan sebagainya. Ayat-ayat pendek Nabi baca. Tapi panjanglah sesurah. Jadi kalau kita kata geng-geng kuliah Allah. Mak mutaka agak-agak tak imam baca ke dah? Kuliah. Mana? Cerat dah. Maknanya sini tak kena lah. Dalam nak memahami tajuk sunnah baca ketika mana semaya jadi tak imam. Nak bahas itu. Baik. Jelas hari Jumaat dah. Dalam masalah ni. Jadi kita bahas ni, Nabi kata maknanya Nabi ni berasa suka, berasa senang ketika mana berada di dalam solat. Jadi kita boleh pakat-pakat cek ibadat kita semaya kita belah mana. Laju macam jet ataupun slow sikit. Ataupun standard pakai tapi anjur dah. Mana so? Jadi ni kita kena muhasabah juga. Baik. Untuk kita ketahui maknanya hati kita ni duduk dalam kategori sakit ke, kategori jeng teguh ke, ataupun kategori sehat. Baik. Kemudian hari Jumaat, banyak ni kalau kita mengaji fiqh bab semaya ni suka sebenarnya. Nombor ni, kekikirannya dalam menggunakan waktu untuk menaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Baik, melebihi daripada orang yang paling kikir terhadap harta. Kerana modal utama seorang hamba ialah hembusan-hembusan nafasnya. Maka setiap desah nafasnya laksana mutiara berharga yang bisa digunakan untuk membeli harta karun yang tidak pernah musnah. Maka kerana itu penyia-nyiaan atau pembelian yang dilakukan temannya, iaitu terhadap barang, iaitu waktunya tersebut, membuatnya hancur. Tak seorang pun merelakan semua itu kecuali orang-orang yang bodoh. Idiot lebih kurang sama lah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada kitab jami'nya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, dia nak ayat gua ni. Tu kitab kita ni dia nak ayat, cuma tak tahulah tajuk dia ni lagu mana, dia salah lagu mana. Bagi terjemuh, dia nak ayat masa dia ada ni, dia tak akan lucu ke masanya dengan bersahaja. Pasti masa tu tak ada diisi dengan benda yang bermanfaat. Gapo dia hari Jumaat? Ibadat hak paling mudah. Tak kena ada ismaya, tak kena menghadap kiblat. Zikir di antaralah doa, yang tidak terbatas dengan waktu. Kita boleh buat anytime. Tak semestinya duduk atas jadah pegang wasabah 12 gergum-gergang tak, bebas. Maknanya dia nak oyak, dia kedekuk masa dia tadi, dia tak witik sikit abuk masa dia ni terluai dengan begitu sahaja. Itu maksud dia. Setakat kita faham lah, sebab kalau nak ikut terjemah kekikirannya dalam menggunakan waktu untuk menaati Allah, berasa tak apa nak kena. Kalau kita kata kebakhilan, maknanya kedekut dengan masa.
Sedangkan sini dalam bab tanda hati yang sehat. Maknanya nak cerita, dia kedekut dalam untuk masa dia ni berlalu pergi dengan begitu sahaja. Oh, setara tu. Kita duduk sajalah mana dah. Mana? Dah, duduk saja terlama mana dah. Deh? Baik. Tak apalah kita kau pakai beki selu-selu hari Jumaat. Jangan gini hari Jumaat. Kita jangan mari mengaji ni berasa ustaz jauh sakit kita dengan hati hok. Maknanya tanda hati hok sehat ni ngamba jauh sakit. Lah sekali dia tak mari masjid, jadi lagu tu. Tak sah. Naknya lagu mana? Maknanya kalau ada kesedaran, selama kening usia kita, hak tu biar. Hak tu tak apa. Sebab hak tu dah terlucuk dah. Jadi kita nak mikir hak mana? Hak alah ke depan ni. Hak alah kita nak ada ni. Dia banyak ahli Jumaat. Kalau kita mengaji kan, kita tahu tajuk asal, kita jadi macam menyesal lepas dah. Masalahnya hak ke depan tak berubah juga. Ni masalah. Sebab penyesalan tu jadi nyesal pas bila. Tak sel lagu tu. Contoh hak kerek kita sebut dalam masalah ni. Mengaji bab jenazah. Mengaji bab jenazah. Jenazah ni satu tajuk yang agak kita kata unik. Kita mengaji bab semaya, bab puasa, bab zakat, bab terah, bab haji. Kita nak buat amal. Kita mengaji bab jenazah. Orang lain tu luar kita. Kau ada mandi banyak sendiri. Mana? Beres ustaz tak sagi cara apa? Dia semaya sendiri ustaz. Mana? Bab ustaz tak pergi. Mana? Tak ada. Bab jenazah kita mengaji orang lain buat kita. Sebab tu bab jenazah dia kena lagu mana? Tak boleh setakat mengaji kita. Kalau kita mengaji fiqh dalam mazhab Syafi'i, bab apa dia ni? Bab talqin. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin ni pada asalnya maksud hadis Nabi nak ayat, Nabi suruh kita talqin orang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Para ulama bahas dalam bab talqin, kalau kita nak ajar ni kena dengan berhikmah. Sebab dia tak serupa dengan orang hidup ni. Dia tak serupa dengan orang nak umur panjang lagi ni. Orang hak nazak ni usia dia nak habis dah. Sangkaan mereka berlainan. Sebab tu dia ada bab supaya kita ni senantiasa bersangka baik. Dan kita kena ada perasaan optimis. Maknanya di akhir usia kita tadi, bila mana kita ni tengah duk nazak tadi, kita kena fikir Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Jangan duk mikir Tuhan ampun kau dak akalih masa tu. Kalau masa segar gini lain. Dia kena pesimis, hak tu lain. Masa nak mati, kalau tengok dalam kitab fiqh sunnah, dia kata kita kena optimis. Maknanya kita kena positif semua. Allah Maha Pengampun. Banyak mana dosa Allah akan ampunkan. Kita tak boleh. Kalau masa duk tengah nazak tadi duk main, Allah Tuhan ampun kau doa ni, Tuhan ampun kau doa ni, menyebabkan pengharapan dia pengampunnya tak ada. Duk main ampun kau tidak, ampun kau tidak. Kalau kita sehat, kita kena ada hak negatif tadi. Ya Allah, mudah-mudahan lagu mana amal hamba ya Allah, supaya kita berusaha untuk buat yang lebih baik. Kerana usia yang masih ada berbanding dengan orang yang dalam keadaan nazak. Jadi pada masa tu, kalau orang mari nak mengajar kita kalimah la ilaha illallah, sedangkan masa tu macam-macam kita duk serabut, duk mikir Allah gotu baru beli kereta payah bunga tak ada arus lagi nak mati dah. Dia mari mikir macam-macam. Bini muda baru nikah 2 minggu. Sudah nak mati dah. Dia mari mikir lagu tu. Sebab tu orang yang nak ajar mengucap, dia kena dengan hikmah. Hikmah lagu mana? Para ulama ni dia bicara, dia kata orang yang nak ajar orang mengucap, maknanya hak mengaji tadi hak mana? Hak nak mati tu. Dia dah mengaji selama kena bab jenazah. Tiba-tiba mari orang hak nak ajar mengucap tak mengaji bab jenazah.
Dia akan jadi lagu mana hari Jumaat? Mengucap lawe. Sebut la ilaha illallah, sebut la kawan ni, sebut dah nyong ulep pula. Sebut lawe sebut kawan ni je. Hei, aku baca dah. Mak mati. Orang mana agak-agak. Ini di antara kebimbangannya para ulama. Ulama bimbang, sekiranya orang ajar ngucap ni, orang tak erti, dia nak ajar ngucap dia tak erti. Dia duk main sebut sama. Sedangkan para ulama, dia kata lagu mana? Kalau ahli Jumaat tengok dari kitab Fiqh Sunnah jilid 3, dia kata Syekh Sabit dia sebut sepatutnya bila mana kita ajar kepada orang yang berada di akhir usia, orang tengah nazak, kita kata mak sebut dah ikut hamba la ilaha illallah. Dia pula sekali la ilaha illallah. Apa dia ajar pada dia tu? Cukup dah tu. Tapi orang kita tak. Orang kita berpandangnya tak boleh kena sebut sama. Meh-meh wak ngati. La ilaha illallah. Lah dia nak lagu tu. Sedangkan para ulama kata tidak. Apa? Kelik semula kepada hadis Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata siapa yang akhir kalimah dia sebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maknanya sini kalau dia dah sebut la ilaha illallah, dia pun senyap lama, malakul maut, malaikat maut pun cabut roh dia, selesai. Walaupun setengah jam kita ajang ngucap baru mati, walaupun melainkan kalau orang hok nazak tadi dia kecek bobe pula, ajas mula tu, ajas mula. Barulah kita sebut balik mak, ulai balik dah, hamba sebut ikut dah la ilaha illallah. Nampak hari Jumaat. Jadi bab jenazah ni kita mengaji, tapi sebenarnya orang lain ngajar kita. Sebab tu kita pesan sama dalam bab jenazah kita ngaji, kelik di rumah kena pesan ke bini nganing cara hamba mengaji. Baik, dalam mazhab Syafi'i, kubur yang ditinggikan lebih pada sejengkal, apa hukum dia? Ataupun dipanggil dengan belinda, apa hukum dia hari Jumaat? Kita pergi mazhab kita dulu lah sebelum pergi mazhab lain. Lebih daripada tu hukumnya adalah makruh. Sebahagian berpandangnya dia kata makruh tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Dahsyat ni. Maknanya kalau dalam kitab fiqh manhaji dia kata makruh tahrim ni bawah sikit pada haram. Makruh ada dua. Dia ada makruh tahrim, dia ada makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh yang tidak menyebabkan dosa. Makruh tahrim makruh yang menyebabkan dosa. Kalau orang tu hiyah dia punya belinda dia dengan marma, mozaik, dia nak wih paling comel, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Mazhab kita ni. Sebab ada hadis Nabi lagi. Pas belinda tempat kita tinggi mana? Ada ke secekal di Jumaat? Ni. Kira. Jadi kita duk mengaji tahu dah benda ni tak cerita kat orang rumah. Pas anak-anak di rumah, demo mari tanya. Dah guana belinda mula ayah tak cari kau hok molek sikit. Oh, narak tak saya sikit abuk jangan. Nak sabahnya kita batu dua putih. Batu ababil. Mana? Hari ni gagal batu ababil pula ni. Allah Tuhan. Ya wak mari batu tu. Hok zaman Abrahah tu. Tak tahu mari mana ni. Duk dakwa ni. Lagu mana hari Jumaat? Masyarakat kita duk percaya. Sebab tu dalam Islam ni kita berhutang. Kerana sebahagian daripada Islam adalah al-isnad, sandaran. Kalau tak ada sandaran ni, yang dipanggil dengan sanad ni, menyebabkan manusia dia akan kata apa dia nak kata. Dia akan dakwa apa dia nak dakwa. Sebab tu orang yang nak bawa, dia kena bawa dia punya hujah dia. Dia kena bawa sandaran dia. Supaya kita orang Islam ni terselamat daripada cerita-cerita pelawak ni. Klik semula tajuk tadi.
Ada ahli Jumaat orang mari cuek, dia kata, "Ustaz, lagu mana Ustaz?" Kata, "Apa?" "Iyalah, wari-wara mari duk wayak. Moga ayah besar kita, ayah gini, pas anak-anak pesenai cerdik belakang mengaji gotu goni. Tiba-tiba tak 2 butir batu ke bahaya. Nyanyo. Buat nyanyo kaya. Diguna istilah ni. Bagi tak kena ni. Kena baiki semula. Kena royak dia. Pak darah tu salah mikirnya. Sebab Islam tak guna logik akal. Tak guna logik akal. Dia guna dalil. Apa bukti di antara tak guna logik akal? Ini semua. Kita jalan kaki ke atas ke kaki ke bawah? Tapak kaki duk bawah ke duk atas? Duk bawah. Kalau kita tengok dari sudut hadis, bila mana al-mashu ala khuffain, kalau kita mengaji fiqh, hak sapu atas 2 khuf, sapu atas ke sapu bawah? Kalau ikut logik apa sapu atas, sapu bawah. Tak main lagu tu. Dia kena tengok lagu mana belah Nabi buat. Lagu mana Quran kata, lagu mana Nabi buat. Tu baru betul. Jadi kita kata sini kadang-kadang ada salah faham yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Apa punca dia? Sebab kita mengaji, bab jenazah kita mengaji. Kita tahu hukum angkat meninggi ke binaan atas kubur. Tapi kita tidak meseh. Tidak meseh. Hak lain kita buat semaya bel untuk buat kita sendiri. Puasa untuk kita sendiri. Zakat terus untuk kita sendiri. Kita pergi buat haji untuk kita sendiri. Tapi bila mana mati, tidak. Sebab orang lain yang akan menguruskan kita. Orang kita ahli Jumaat. Kalau nak ikut orang biasa. Sudah nak kapal dah ni, nak siap dah ni kapal ni sebelum buku. Pergi cari serebeh hak mula ni nak pakai sama. Nak buat good dia tak email. Kita nak pakai sebagai bukti dia semaya dengan serebeh ni. Allah, siapa lagu tu? Siapa lagu tu orang kita pergi pehek? Sedangkan ketika mana sahabat dia letak satu tempat neduh di kubur sahabat yang lain, sahabat lain pesan suruh buat. Sebab amalan dia yang akan memayungi dia, bukan benda tu. Hak tu yang duk mesel mati suruh boboh apa dia? Wasabah. Boh wasabah dalam kai kapal boh gotu boh gani. Ke duk pahal salah lah. Duk pahal lagu tu. Jadi kita kata sini benda ni hari Jumaat dah. Benda bab jenazah ni di antara benda hak tidak kita kena meseh. Kalau duk pengurusan jenazah kita dicerita supaya kita tak mengaji. Sebab tu kita sendiri kita pesan kat orang rumah. Kalau meninggal, hak sunnahnya lagu ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baca dia. Tulis tak apa. Sebab hak ni kita mengaji. Kalau orang lain nak kata berapa lagi, bukan dia wi syafaat kita, dak Nabi wi kita. Nak pelik apa? Dah? Nak pelik apa? Sebab kita mengharapkan di antaranya ialah syafaat mutlak ni adalah hak milik Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala kurniakan syafaat kepada Nabi untuk diberikan kepada umat-umatnya. Jelas hari Jumaat. Jadi kita kata sini hari Jumaat, berkebetulan kita ni boleh makluk. Kalau kita faham lagu ni molek selesai masalah. Tapi kalau kita sebaliknya, macam sehari dua ni ke, macam-macam isu timbul tempat kita ni sehari dua, isu capal dan sebagainya, lakare capal dan sebagainya. Hari Jumaat. Kalau kita bersetakat nak bincang tajuk tak selipar sini, ingat ke Nabi, kita tanya semula, kita pakai selipar kaki kanan ke kaki kiri? Tanya waktu dulu. Tak segi jauh lah. Tak segi jauh. Tanya diri kita pakai selipar kaki kanan ke selipar kaki kiri? Sauk di mana dulu? Pecah di mana dulu? Hening kalau nak bicara bab sunnah. Nak bicara bab ingat ke Nabi. Betul lah perbahasan para ulama lah kare tu ada perbahasan. Cumanya betul kalau lagu Tuhan Nabi. So, yang kedua, kalau kita lukis learning, Nabi guna hak tu untuk kita ambil berkat daripada tu. Sedangkan hak berkat-berkat ni bagi hak setuh dengan Nabi. Ni lagi. Hak ni kena faham molek. Sebab tu kalau di Jumaat tanya kita lebih kepada beramal dengan seperti mana daripada Quran dan Sunnah, hak tu memadai. Daripada benda-benda yang mari mutaakhir ini menyebabkan orang kita Allah di Jumaat doa nak masuk jambai tak ikat nak baca lagi. Tiba-tiba mari benda-benda pelik pula.
yang menyebabkan kita ni teralih dia punya perhatian tak ada, sehingga meninggalkan sunnah yang dia ada. Nabi hari Jumaat kalau selipas belah Nabi tak pakai, Nabi tak jalan selipas belah, kita sahut semacam. Nampak tak penghayatan kepada sunnah kita tak ada. Jadi kita kata sini sepatutnya lah kita berada di akhir zaman ni, mana yang cerak benda tu daripada Nabi, bismillah silakan buat. Kalau benda tu tak cerak, benda tu tak confirm dan sebagainya, sebaiknya tinggal lah, sebaiknya tinggal. Dah kita tinggal benda-benda yang tidak bermanfaat, kita ambil benda sedia ada yang bermanfaat untuk kita, dan kita pasti benda tu sahih. Baik. Untuk seterusnya hari Jumaat, sikit lagi kita habis. Dia kata sini, kerana itu penyanyian atau pembelian yang dilakukan teman terhadapnya barang waktunya tersebut membuatnya hancur. Tidak seorang pun merelakan semua itu kecuali orang yang bodoh. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dalam kitab Jami'-nya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma dalam syurga. Baca sekali hari Jumaat. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Mudah ke payah? Katanya Nabi SAW, siapa dia baca, maka akan ditanamkan baginya sebuah pohon dalam syurga. Jelas? Mudah tak? Baik. Allahu Akbar. Hening lagu mana serba Imam Syafi'i nyawak mari. Jadi orang-orang kita ni bila tengok, oh ni serba Imam Syafi'i ni, timbul kegairah dan sebagainya, lah sekali nak tabarruk retek, nak ambil berkat juga. Sudah. Benda-benda hak lagu ni jauh lebih sahih daripada benda-benda tu. Jadi sepatutnya kita fokus pada hak ni. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Beliau juga bersabda, dan hadis ni kita beruntung sebab tidak diikat dengan masa. Duk saja subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Baik. Beliau juga bersabda, bacalah Al-Quran kerana kalian akan diberi balasan atas bacaan kalian. Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif 10, lam 10, mim 10. Berapa ayat tadi Jumaat? Seayat, setuju? Jalan hari Jumaat. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf? 3 huruf. 10 kali dengan 3, 1. Yang kedua, dari sisi lain, satu ayat Quran lebih baik daripada sekauta. Ayat Quran baca lebih baik daripada sekauta. Uta zaman Nabi ni, binatang peliharaan yang paling bernilai. Sahabat Nabi cerita 2 ekor unta memecah. Sebab Nabi cerita ni kepada orang-orang fakir. Nabi cerita hadis ni kepada sahabat-sahabat yang fakir. Boleh bayar dah hari Jumaat. Kita pergi orang miskin, jumpa orang miskin, kita cerita satu keutamaan yang begitu besar. Buat lagu ni, Nabi kata seperti, sehingga Nabi buat satu perumpamaan lebih bernilai daripada 2 ekor unta. 2 ayat Quran lebih bernilai daripada 2 ekor unta. Pina mata sahabat dengar. Berkenaan dengan keutamaan tadi. Jadi dalam masa yang sama, kalau dibaca alif lam mim, maknanya lebih baik daripada seekor unta. Maknanya nak royak gini kesimpulan hari Jumaat, Quran ni lebih bernilai daripada apa yang paling bernilai di atas muka bumi. Selesai. Quran ni adalah mukjizat daripada Allah yang paling bernilai daripada apa yang paling bernilai di atas muka bumi. Kalau Nabi tak guna perumpamaan dengan 2 ekor unta tadi. Baik. Kemudian beliau juga bersabda, man shalla fi yaumin 12 rak'atan aw 10 sajdatan tatawwu'an bunya lahu baitan fil jannah. Nabi kata, barang siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, 12 rakaat sehari semalam. Semaya apa dia hari Jumaat? Semaya sunnah. Semaya sunnah ni semaya sunnah rawatib dipanggil. Semaya sunnah rawatib. Semaya sunnah rawatib ada 2 riwayat. Satu riwayat kata 10, satu riwayat kata 12. Riwayat kata 10 daripada Abdullah ibn Umar. Riwayat kata 12 daripada Aisyah. Dan juga selain daripada Aisyah, salah seorang daripada isteri Nabi.
Baik, kesimpulanlah kita sebut mudah. 2 rakaat sebelum subuh, maknanya lepas bes subuh lah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Berapa di Jumaat ni? 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya. Selesai. 12. 10 baru. Kita sebut riwayat pertama. Riwayat yang kedua 12. Dia tambah mana? 2 sebelum zuhur tambah. Jadi sebelum zuhur jadi 4. Sebelum zuhur, maknanya lepas bes zuhur lah. 4 rakaat buat 2-2, berasingan. Maknanya 2 subuh, 2 sebelum sembahyang subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isya. Orang yang jaga sembahyang ni, dah. Orang yang jaga sembahyang sunat ni, katanya Nabi, siapa dia sembahyang 12 rakaat sehari, Allah akan bangunkan untuknya sebuah mahliga dalam syurga. Terjemah mahliga sedap sikit, terjemah rumah ni, dia nampak rumah seperti kita ni ya. Terjemah mahliga. Hak ni dia panggil projek mega akhirat. Hak kita adalah ni projek mega atas muka bumi. Hak gading hikmat apa ni? Hak ni projek mega di akhirat. Hak mega di bumi ni, oh, hak ni berapa go? Hak ni, oh kita ambil hak mahal sikit. Pas akhirat kita ke mana? Akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala tawarkan, Nabi tawarkan, maknanya Allah tawarkan melalui Nabi tukar ganti 12 rakaat dengan sebuah mahligai dalam syurga. Pas tadi ada pohon-pohon. Kalau baca tadi ada tempat neduh kita. Jadi kita kata sini, kalau kita perhati sebenarnya benda ni mudah. Cuma kekuatan dalam untuk beramal. Sikit lagi Jumaat. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang hatinya sihat, yang menerima pembahasan ini dengan baik, maka ia hanya akan mengisi waktu dan umurnya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ia pelit untuk menggunakan waktu dan umurnya untuk selain menaati Allah. Maknanya dia ni berkira sangat untuk guna masa ni selain daripada Allah. Baik. Sehingga ia pun menjadi orang yang lebih pelit daripada orang-orang yang pelit, iaitu terhadap hartanya. Seperti hari Jumaat bahasa Indong ni cari dah 2 minggu lepas. Cuma tak teringat. Kebetulan tak enan tu. Kedekut, betul adalah kedekut. Maknanya orang yang dia nak cerita sini, orang kedekut untuk guna waktu dan umurnya selain daripada Allah. Maknanya dia tak care. Dia nak guna masa, dia nak buang masa dengan gitu saja tu duduk. Baik. Sehingga ia pun menjadi orang yang lebih pelit daripada orang yang paling pelit terhadap hartanya. Oh, siapa setara tu? Siapa dia ni lebih kedekut, nak gunakan masa dia untuk membazirkan masa melebihi daripada membazirkan harta dia. Oh, siapa setara tu? Sebab kita ni kalau dia nak ayat gini, rolik kita kalau dekut ni harta nak tubik, nak infak dan sebagainya, dia jadi gitu. Tapi nak ayat masa tu dia lebih lagi pada tu dia jaga. Subhanallah. Jadi baru kita baca siapa nombor ni di Jumaat nombor 7 ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dia, insyaAllah dia lebih kurang sebelah rasanya, sebelah ada lebih kurang 5 lagi. Hak ni dia di antara tanda-tanda hati yang sihat ni. Hak ni kita sambung pada minggu hadapan dia, insyaAllah. Ada soalan kali Jumaat sebelum kita tutup? Tak ada hari Jumaat dah. Mudah-mudahan lebih kurang kita dengar hari ni 4-5 ni dah. 3 daripada tanda-tanda hati kita ni sihat. Kita berdoa lah minta pada Allah, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan kepada kita agar kita kata sini 3 lagi ni kita boleh tambah dalam diri kita, dan insya-Allah. Untuk akhirnya aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu